Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hari ini insya-Allah kita sambung bacaan kitab Mafatihu Al-Khairat wal Barakat. Kita baca kitab kunci segala kebaikan dan keberkatan. Kita sampai tentang qillatul barakah wal afat ja'at min kathratil fasad. Sedikitnya keberkatan yang turun kepada kita dan banyaknya kerosakan, keburukan, penyakit dan kesusahan adalah datang dengan sebab banyaknya kerosakan ataupun dosa yang dilakukan oleh manusia. Kan, keberkatan dosa ni, ya, manusia buat dosa banyak, maka keberkatan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sikit. Ya, yang banyaknya adalah musibah, penyakitnya, kemiskinannya, kemaraunya dan segala yang menyusahkan. Dia kata musannif hafizahullah, dia kata barang siapa yang mengetahui, yang ada pengetahuan dengan keadaan alam ini dan permulaan alam ini, nescaya dia tahu bahawa segala kerosakan yang ada pada alam ini dan pada tumbuhan-tumbuhan yang ada padanya dan segala kehidupan yang ada padanya dan segala keadaan penduduk di dalamnya, ya, ia berlaku, yang ia itu berlaku selepas penciptaannya dengan sebab-sebab yang menuntut untuk terjadinya perkara tersebut. Dia bukan saja jadi benda-benda kemudaratan ini bukan saja jadi, tapi dengan sebab, ya, sebab berlaku dia. Yang mana amalan-amalan anak Adam ni yang sentiasa mereka lakukan dalam menyalahi ajaran ataupun dakwah para rasul alaihi wassalatu wassalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka menyalahinya akan berlakulah bagi mereka kerosakan yang umum meliputi segala mereka. Maksud kena pada orang yang kena secara umum dan secara khusus kena. Apa yang mendatangkan kepada mereka daripada kesakitan, kepedihan, penyakit, taun, kemarau, demam dan sebagainya. Bukan saja berlaku, dia adalah berlaku dengan sebab dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Jadi manusia bila semakin banyak melakukan dosa, maka semakin banyaklah kerosakan yang berlaku di atas muka bumi. Allah tidak saja menurunkan keburukan dan penyakit, melainkan dengan perbuatan kejahatan manusia, keingkaran mereka, maksiat mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bergembira dengan maksiat yang mereka lakukan. Dan kebanyakan mereka jahil tentang maksiat yang mereka lakukan, dan ada yang mereka tahu bahawa itu adalah maksiat tapi hati mereka nak buat juga, maka mereka ikut juga maksiat tersebut, maka mereka binasa. Itu yang berlaku. Jadi kemarau yang berlaku, kemudian keberkatan yang diangkat daripada muka bumi, hasil buah-buahan yang berkurangan, tumbuh-tumbuhan yang tidak menjadi, ya, tidak ada manfaat, ataupun kurangnya buah-buahan ataupun tumbuh-tumbuhan itu, dia berlaku sebagai perkara, dia berlaku dengan berturut-turut. Lepas satu musibah datang musibah lain pula, musibah demi musibah. Jadi kalau ilmu kita tak luas untuk mengetahui benda ni pun, tapi memadailah kalau kita tengok firman Allah Ta'ala, yang Allah berfirman, auzubillahi minasyaitanir rajim, zahara al-fasad fil barri wal bahr, zahirnya kerosakan di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, berlaku dengan apa yang dengan tangan manusia. Ia berlaku dengan tangan manusia. Liziqahum, supaya Allah Ta'ala timpakan kepada mereka, supaya mereka merasakan ba'dallazi amilu, sebahagian daripada dosa yang mereka kerjakan. Ya, la'allahum yarji'un, kata Allah,
Semoga mereka berpatah balik kepada kebenaran. Berpatah balik kepada mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lagi melakukan maksiat dan dosa-dosa ataupun penyanggahan terhadap dakwah ataupun ajaran para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini Allah sebut dalam surah Rum ayat 41. Jadi ayat ini turun atas keadaan alam ini, bersesuaian dengan suasana yang berlaku, yang berlaku di antara dia, di antara apa yang kau lihat tu, dia kata bagaimana boleh berlaku segala penyakit, keburukan, setiap waktu, pada buah-buahan, pada tanam-tanaman, keburukan, buah-buahan tak menjadi, tanam-tanaman tu tak menjadi, wal haiwan, dan haiwan ternak tidak membiak dengan begitu banyak. Dan bagaimana ia berlaku? Dengan sebab dosa-dosa ataupun kekejian yang manusia lakukan tadi. Maknanya dosa-dosa itu dia bertimpa-timpa. Maksiat itu berlaku bertimpa-timpa. Jadi sebahagiannya dia ada berkait-kait. Dosa tadi berkait, dosa ni berkait dengan dosa ni, berkait dengan dosa tu. Jadi maknanya itulah dia musibah dan keburukan yang menimpa dengan sebab perbuatan dosa-dosa manusia. Sebab tu setiap kali manusia dia buat dosa dalam keadaan dia zalim, dia jahat, maka Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka, tambahkan kepada mereka keburukan dalam kehidupan mereka. Dan menjadi sebab bahawa akan berkurang makanan mereka, buah-buahan mereka, air mereka berkurangan, jadi kemarau, tubuh pada mereka sakit, sakit pada badan, begitulah. Begitu juga dari sudut akhlak, berlaku permusuhan, pergaduhan. Ini sebab kezaliman dan keburukan, kejahatan yang mereka lakukan, maka Allah balas macam tu. Jadi kebanyakan penyakit-penyakit yang menimpa secara umum, jadi kita kata COVID-19 hari itu, dia merupakan azab yang Allah Ta'ala turunkan pada umat-umat yang terdahulu. Allah seksa mereka, kemudian azab itu ada lagi baki dah. Azab itu ada lagi bakinya di bumi ini. Dia mencari-cari bagi siapa yang melakukan dosa yang sama dilakukan oleh umat terdahulu, macam LGBT. Di negara kita ni baru-baru dimasuki oleh kumpulan Coldplay itu kan, yang diminati ramai sampai jadi gila manusia tadi. Hatta ditunjuk dalam tu video ada orang sembahyang sampai solat kat situ. Kerana semata-mata nak buat maksiat tadi. Sedangkan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini kemungkaran yang dilakukan. Ini baru dajjal kecil yang keluar. Belum dajjal besar, cuba bayangkan. Ini kalau keluar dajjal besar, maka kita tahulah pengikut dah cukup ramai. Sebab kalau nak cari di masjid manusia yang jumlahnya macam tu, tak ada. Yang jumlah mereka berkumpul di stadium begitu ramai, nak berbanding dengan jumlah mereka yang pergi ke masjid tadi kan. Ini sudah cukup membuktikan tentang keburukan itu berleluasa. Dan pengikut Dajjal ni sangat ramai lah. Jadi orang-orang jahil ni yang jadi pengikut Dajjal. Wal'ayadzubillah. Akhirnya Dajjal datang mengaku sebagai Tuhan. Pakat sembah dia sebagai Tuhan. Jadi ramailah yang jadi penyembah ataupun pengikut Dajjal. Wal'ayadzubillah. Yang paling ramainya adalah kaum wanita. Kerana mereka mudah terpedaya. Ini. Jadi Nabi SAW telah mengisyaratkan kepada perkara ini. Dengan sabdanya, At-ta'un rijsun. Nabi SAW kata ta'un itu adalah rijs, kotoran, penyakit. Ursila ala ta'ifatin min Bani Israel. Ta'un ini dihantar oleh Allah Ta'ala untuk menimpa sebahagian daripada Bani Israel. Kenapa? Kerana kekejian mereka, kejahatan mereka. Bangsa Israel Yahudi ni kan, sampai hari ni jahatnya.
ataupun ke atas orang-orang yang sebelum mereka. Sebab Nabi kata apabila kamu mendengar ia berlaku di satu tempat, maka jangan kamu datang ke situ. Ya. Dan bila ia berlaku di tempat yang kamu berada padanya, maka janganlah kamu keluar daripadanya, kalau melarikan diri daripada ta'un tadi. Kata Abu Nadhr, tidaklah mengeluarkan kamu daripadanya, melainkan lari daripada ta'un tersebut. Begitulah yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada kaum 'Ad. Yang Allah sebut dalam surah Al-Haqqah ayat 7. Ya. Wa ma'adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiyah. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Ya. Sampai habis ayat lah. Jadi Allah sebut tentang kaum 'Ad. Yang Allah Ta'ala datangkan ribut taufan kata mereka selama 7 hari dan 7 malam, 8 hari. Ya. Kemudian Allah Ta'ala kekalkan lagi dunia ini. Ya. Allah kekalkan lagi dunia ini, ada juga manusia yang masih hidup. Untuk mereka mengambil pengajaran daripada peristiwa yang berlaku pada kaum 'Ad. Kan? Dan kaum lain pun berlaku lah, kaum Samud, kaum Nabi Lut. Alaihissalatu wassalam. Jadi Allah Azza wa Jalla menjadikan segala amalan kebaikan dan amalan keburukan itu menjadi penentu kepada kesan yang akan berlaku dalam alam ini. Sama ada kesan kebaikan atau kesan keburukan. Bila dosa berleluasa, maka kesan keburukan lah yang akan berlaku. Jadi turunkan segala penyakit tadi kan. Buah-buah tak menjadi, tanam-tanaman tak menjadi, itu maksudnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan perbuatan manusia yang enggan membayar zakat dan enggan bersedekah. Allah jadikan perkara itu, keengganan mereka itu sebagai sebab untuk menahan hujan daripada langit dan mereka menjadi kemarau. Dan Allah Ta'ala jadikan kezaliman terhadap orang-orang miskin. Perbuatan orang-orang kuat yang menganiaya orang miskin. Begitu juga dalam perniagaan, orang yang menipu dalam timbangan dan sukatan. Begitu juga orang yang kuat menindas orang yang lemah. Allah jadikan semua ini sebagai sebab kan, untuk yang memerintah mereka itu adalah pemerintah yang zalim, yang tidak merahmati mereka sedikit pun. Apabila mereka minta rahmat balas kasihannya, begitu juga mereka tidak berlembut dengannya apabila mereka minta kelembutan kepadanya. Jadi orang yang zalim dipimpin oleh orang yang zalim. Itu maksud dia. Jadi hakikatnya keburukan yang berlaku pada rakyat itu adalah perbuatan rakyat. Yang Allah Ta'ala jelmakan keburukan itu pada perbuatan pemerintah. Sebab rakyat yang baik dia akan dapat pemerintah yang baik. Rakyat yang jahat dia akan dapat pemerintah yang jahat. Itu dia. Kan? Itu fitrah dia. Kemudian apabila dia berlaku kadang-kadang penyakit ini, dia datang duduk dengan manusia dengan jangka masa yang begitu lama, dia tidak terpisah daripada mereka. Dan terkadang pula tertahannya keberkatan daripada langit dan bumi, daripada manusia ini dengan sebab mereka diperintah oleh syaitan. Maksudnya syaitan tadi dapat menguasai mereka. Dan syaitan itu dapat menarik mereka untuk menjadi sebab bagi siksaan yang mereka itu akan masuk neraka bersamanya. Dia orang yang berakal, dia berjalan dan melihat dengan akal dia,
bagaimanakah dunia ini, bumi ini. Ya, dia tengok keadaan tanah bumi ini macam mana. Ada orang yang binasa sebelum dia. Dan sejarah dia. Dia akan menyaksikan keadaan yang macam tu. Lalu dia melihat tempat-tempat keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, hikmahnya. Dan ketika itu jelaslah bagi dia. Bahawa para Rasul alaihi wassalatu wassalam dan pengikut para Rasul itu secara khususnya berada di atas jalan kemenangan, jalan keselamatan. Dan selain daripada mereka itu berada di atas jalan kebinasaan. Berjalan di atas jalan kebinasaan, dan mereka akan pergi ke negara yang negara yang mereka akan disakiti lah. Itu di alam yang kita kata alam barzakh lah, atau alam akhirat. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan tetap menyampaikan kehendaknya dan hukumnya lah. Tiada siapa yang dapat menolak dan membantah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian al-ma'asi. Al-ma'asi pula. Kalau yang menolak keberkatan, tadi kan al-ma'asi, dosa. Makna al-ma'siyah, apa dia makna maksiat? Kata dari sudut bahasa, kata Abu Ubaid, maksiat ni apa dia? Dia kata wa aslul 'asa al-ijtima' wal ittilaf. Asal perkataan maksiat diambil dari perkataan asa. Asa makna dia ijtima', persatuan dan kesatuan dan inilah al-ittilaf, bersatu dan berkasih sayang. Wa minhu, dan darinya dikatakan kepada puak Khawarij, qad syaqa wa asal muslimin. Puak Khawarij telah memecahkan tongkat orang-orang Islam. Yang mereka telah memecahkan kumpulan orang Islam. Maksudnya orang Islam ni ramai, kuat. Tapi Khawarij dia tarik. Dia tarik tinggal, berpecah dua lah umat Islam tadi. Kata Ibn Manzur pula, Ibn Manzur rahimahullah, dia kata apa? Al-'asyan, kemaksiatan tu dia kata khilaf ta'ah, adalah menyalahi bagi ketaatan. Jadi seseorang itu menderhakai ataupun asal abdu rabbahu, dia menderhakai Tuhannya, idza khalafa amrahu, bila dia menyalahi perintah Tuhannya. Wa asa fulanun amirahu, si fulan telah menderhakai, melawan, membantah ketuanya, amirnya. Wa ya'sihi 'asyanan, dia melakukan maksiat terhadapnya lah. Wa ma'siyatan, idza lam yuti'hu, apabila dia tidak mentaati perintah ketuanya, ataupun tidak mentaati perintah Tuhannya, fa huwa 'asin, maka dia adalah orang yang bermaksiat ataupun 'asi, lah ahli maksiat. Ini dia. Dan makna maksiat dari sudut syarak, qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, al-ma'siyatu hiya mukhalafatul amri syar'i. Maksiat adalah penyalahi maksiat adalah mukhalafah, menyalahi perintah syariat. Jadi barang siapa yang menyalahi perintah Allah yang Allah telah utuskan dengan syariat itu akan para rasul, ataupun apa yang Allah turunkan dengannya, kitab-kitabnya, maka sungguhnya orang itu telah derhaka kepada rasul tadi lah. Qila, dan dikatakan al-ma'asi, maksiat itu dia ialah meninggalkan segala perkara yang diperintahkan dan melakukan segala larangan, atau meninggalkan apa yang diwajibkan, apa yang difardukan daripada kitabnya, daripada kitab Allah Ta'ala, atau al-lisani Rasul SAW, ataupun di atas lidah Rasul SAW. Lalu dia melakukan apa yang Allah Ta'ala larang daripadanya melakukan, ataupun apa yang Rasulnya larang sallallahu alaihi wasallam daripada segala perkataan, perbuatan dan amalan-amalan yang zahir.
ya, ataupun amalan-amalan yang batin. Kemudian kata di sini sekali lagi rahimahullah, hafizahullah, inna adradhal ma'asi, sesungguhnya kemudaratan maksiat wa syu'muz dzunub azimun wa khatir. Dia kata mudarat maksiat ni dan akibat dosa-dosa besar ni, ya kan? Akibat dosa-dosa ni adalah sangat besar lah akibat dia dan bahaya. Ya. Kenapa? Kan dia akan mewajibkan bagi kehinaan dan kerendahan. Dan orang itu dihalang daripada keberkatan. Ya. Kenapa? Kerana dia mendatangkan perkara yang boleh melawan bagi Ar-Rahman, jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia rosaknya hati. Dan dia membawa kepada kerendahan dan kehinaan. Dan ia mewajibkan laknat daripada Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menghilangkan segala nikmat. Hilang segala nikmat. Wa tajlibun naqam. Jadi dia akan mendatangkan perasaan tidak puas hati. Kemudian akan datang rasa takut, rasa gemetar, rasa takut dalam hati. Maksudnya. Jadi mata menjadi buta lah. Mata hati jadi buta, maka gugurlah segala kemuliaan terhadap orang tadi lah. Yang mewajibkan bahawa keberkatan itu tidak akan turun padanya selama mana dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan dia tadi. Dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia takut, bertaubat dan taat kepada Allah. Kata Al-Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, ra'aitu az-zunuba tumitul quluba. Ra'aitu az-zunuba tumitul quluba. Wa qad yurisul zullu idmanuha. Wa tarku az-zunubi hayatul qulubi. Wa khairun li nafsika 'isyanuha. Ya. Kata Ibnu Al-Mubarak rahimahullahu taala, aku melihat dosa-dosa itu mematikan hati. Ra'aitu az-zunuba tumitul quluba. Aku melihat bahawa dosa-dosa itu mematikan hati. Dan sesungguhnya ia boleh mendatangkan kerendahan dan kehinaan. Meninggalkan dosa-dosa adalah kehidupan bagi hati. Dan sebaik-baik apa yang kau ambil untuk diri kau adalah menolak segala dosa tadilah. Jangan melakukan segala dosa itu. Wa khairun li nafsika 'isyanuha. Kata Mujahid rahimahullah fi qawlihi ta'ala, dalam surah antara surah ayat mana, surah ni Allah kata wa yal'anuhumul la'inun. Sambung ayat tadi ni. Dan mereka dilaknati oleh segala yang melaknati. Jadi sesungguhnya haiwan-haiwan ni apabila cuaca terlalu panas, musim kemarau, kering, panas, haiwan-haiwan ni, apabila berlaku kemarau, mereka pun terasa dan mereka berkatalah, hadza min ajli usati bani Adam. Dosa ini adalah dengan sebab ahli maksiat daripada anak Adam. Allah telah melaknati ahli maksiat daripada kalangan anak Adam. Kemudian apa tadi? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, inna lil hasanati dhiya'an, sesungguhnya bagi kebaikan itu ada cahaya.
Di mana? Fil wajhi. Ada cahaya di wajah. Sawadan fil wajhi. Ya. Wa anna li sayyiati sawadan fil wajhi. Sesungguhnya keburukan itu dia akan mendatangkan gelap pada wajah. Hari kiamat. Wajah jadi gelap. Wa zulmatan fil qalbi, dan menjadi gelap dalam hati. Hati pun gelap. Wa wahnan fil qalbi, dan rasa dhaif fil badani, dan rasa lemah pada tubuh badan. Wa naqsan fil rizqi, dan kurang pada rezeki. Rezeki menjadi kurang. Kemudian ada kata wa nuran fil qalbi, dan cahaya di hati. Inna lil hasanah dhiya'an. Sesungguhnya bagi kebaikan itu ada cahaya pada wajah. Wa nuran fil qalbi, dan menjadi cahaya di hati. Wa sa'atan fil rizqi, dan menjadi luas pada rezeki. Wa fawqa kulli wa quwwatu fil badan. Dan kekuatan pada tubuh badan tadi. Dengan sebab melakukan kebaikan. Ini mukjizat barakat. Bila kita rajin buat kebaikan, maka Allah akan beri kepada kita kekuatan tenaga. Ya, rasa sihat. Wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan Allah campakkan rasa kasih sayang makhluk kepada dia. Wa inna li sayyiati sawadan. Sungguhnya bagi kejahatan itu ada pengikutlah. Kan? Sawadan fil wajhi. Sungguhnya bagi keburukan itu ada cahaya gelap pada wajah. Wa zulmatan fil qalbi, dan kegelapan dalam hati. Wa wahnan fil badan, dan kedhaifan dalam tubuh badan. Wa naqsan fi rizqi, dan kurang pada rezeki. Wa bughdan fi qulubil khalqi, dan akan mendatangkan marah, benci dalam hati. Maksudnya akan mendatangkan marah itu dalam hati. Wa bughdan fi qulubil khalqi, dalam hati makhluk. Qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rizqa inna ar-rajula la yuharramu ar-rizqu bi-dhanbi yusibuhu. Kata maknanya Nabi sallallahu sungguh seorang laki-laki akan diharamkan daripada dia rezeki dengan dosa yang dia telah lakukan. Inna lil ma'asi ayyuhal muslimun. Sungguhnya maksiat ni, wahai orang Islam, adalah daripada kesan-kesan yang keji. Ya kan? Al-madhmumah. Ya kan? Maksudnya yang memberi mudarat pada hati dan badan. Bagaimana firman Allah Ta'ala kita di sini, maksiat ni dia ada kesan-kesan yang keji, ya, yang boleh memudaratkan dengan hati dan tubuh badan semasa di dunia dan juga di akhirat. Apa yang Allah tidak mengetahuinya melainkan hanya oleh Allah saja. Di antara sebab-sebab maksiat ni adalah diharamkan rezeki jadi sempit. Dan dia rasa sunyi, yang didapati perasaan kesunyian yang dihadapi oleh ahli maksiat ni, di antara manusia dan di antaranya dan di antara Allah Subhanahu wa taala. Dan segala urusannya jadi payah. Urusannya jadi susah. Dan tidak akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hati dia gelaplah. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, syakautu ila waki'in su'a hifzi. Saya telah mengadu kepada Waki' su'a hifzi, hafazan saya yang buruk lah. Hafazan yang buruk. Tak ingat hafazan dia. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, lalu
Waqi' kata kepada Imam Syafi'i, tinggallah maksiat. Tarkal ma'asi. Tinggalkan maksiat. Jangan buat maksiat. Jadi hafazan akan jadi baik insya-Allah. Wa qala dan dia berkata, i'lam, ketahuilah. Kata Imam Syafi'i, bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku mengadu kepada Waqi' tentang hafazanku yang buruk. Fa arsyadani, lalu dia memberi petunjuk kepada aku, tunjuk ajar kepada aku untuk meninggalkan segala maksiat. Ila tarki al-ma'asi. Dan dia berkata, ketahuilah bahawa ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah Ta'ala tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Maksudnya. Dia kata di sini, rahimahullah, berapa banyak daripada orang yang menghafalkan kitab Al-Quran ni. Berapa ramai? Saya ramai orang yang hafal Quran. Tetapi dia dilupakan Quran itu daripada diri dia. Dilupakan Al-Quran pada diri dia. Kenapa? Kerana ketergantungan hati dia dengan maksiat tersebut. Berapa ramai orang yang berusaha untuk menulis tesis. Buat kajian. Yang mana mereka diharamkan daripada keberkatan ilmu dan waktu. Dengan sebab apa? Sebab kerendahan, kehinaan mereka lah. Dan kerosakan yang mereka buat di atas muka bumi. Disebutkan di sini bahawa ilmu yang benar itu yang mewarisi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia akan lakukan ibadah. Dia akan terus melakukan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara mudarat maksiat ni. Mudarat maksiat. Maksiat itu maksudnya apa? Maksiat itu pengharaman rezeki lah. Rezeki tak boleh sampai kepada ahli maksiat tu. Sebagaimana rezeki itu dia menarik bagi rezeki, sebagaimana kebaikan dan ketaatan itu menarik bagi rezeki, seperti itu jugalah kemaksiatan itu akan menolak rezeki lah, mendatangkan kehinaan. Jadi maksiat ni adalah penarik bagi kefakiran. Itu ambil. Maksiat ni adalah penarik bagi kefakiran. Maksudnya bila orang tu fakir, ada offer dia untuk buat maksiat semua, dia sanggup buat. Itu maksudnya. Kemudian kita berapa ramaikan daripada ahli maksiat, bahkan daripada orang-orang kafir, mereka yang diberikan kepada mereka rezeki yang banyak dan nikmat yang berleluasa. Dan sebaliknya berapa ramaikan daripada orang-orang ahli ibadah, para ulama yang mereka hidup dalam kesempitan. Jadi maka dijawab, sesungguhnya rezeki dan keberkatan itu bukan terletak pada ramai ataupun banyak dia. Bukan terletak pada ramai ataupun banyak. Jadi orang-orang yang memerhatikan dalam kehidupan dua kumpulan ini sepanjang zaman. Orang yang beriman, yang beramal soleh dengan ahli maksiat ni, nescaya dia akan dapati as-sa'adah, kebahagiaan itu bersama dengan keberkatan. Kemudian dia kata, kalau rezeki itu sedikit, tetapi maknanya dia kata wasyaqa'u ay mahaqaha. Walaupun dia kata rezeki itu sedikit, wa in kana rizqu yasiran, kalau rezeki itu sedikit lah, dia kata maknanya wasyaqa' muhiqquha, maka kecelakaan itu yang akan
membinasakan rezeki tersebut. Kecelakaan dia akan membinasakan rezeki tersebut. Dia kata. Wasyaqa'u ma haqaha wa in balagha fil ghina ma balagha, walaupun dia kaya sangat. Dia sangat kaya di pejabat agama ke Baitul Mal ke mananya. Jadi kecelakaan itu akan membinasakan segala kebaikan dia lah. Di antaranya dosa-dosa maksiat tadi kan. Hirmanut ta'ah, diharamkan daripada melakukan ketaatan. Sudah diketahui di sini bahawa taat itu ia mengikuti bagi saudaranya. Ketaatan itu. Maknanya bila dia melakukan ketaatan, dia akan buat ketaatan lain pula, ketaatan pula. Mana berkait-kait. Itu maksud dia. Wal ma'siyatu kadzalika, dan maksiat pun macam tu juga. Wa kullama izdada al-'abdu ta'atan, setiap kali hamba itu menambah ketaatan kepada Allah. Yang musyrikinnya itulah. Ini ahli maksiat. Ini ahli ta'ah. Kullama izdad, setiap kali bertambah ketaatan seorang hamba dan kedekatannya kepada Allah, maka ketika itulah dimudahkan baginya dalam beramal dengan beramal amalan soleh, dan jadi mudah ke atasnya daripada segala sesuatu. Jadi setiap kali bertambah seorang itu melakukan maksiat dan jauh daripada Allah Ta'ala, dan dia merasa berat, kan? Setiap kali dia merasa berat untuk melakukan ketaatan, jadi jiwa dia akan pergi kepada maksiat. Kalaulah tidak ada bagi dosa itu siksaan, melainkan dia tersekat daripada melakukan ketaatan kepada Allah, nescaya memadailah demikian itu, padanya pengharaman, dia panggil apa? Al-hirman, pengharaman daripada keberkatan. Tak ada keberkatan bagi dia. Kata Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, contoh ketaatan itu dia apabila dia berkembang. Seperti satu biji benih. Satu biji benih, kata Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang kamu tanam dia. Tiba-tiba dia jadi sebuah pokok. Dan pokok itu dia mengeluarkan buahnya. Pokok itu berbuah. Lalu engkau makan daripada buah tersebut. Buah pokok itu. Bila engkau makan buah tersebut, engkau ambil biji dia, engkau tanam balik pokok tu. Maka setiap kali dia berbuah, maka engkau akan ambil satu buah dan engkau akan ambil satu benih daripadanya. Dan engkau tanam. Begitu juga dengan seruan kepada maksiat. Maksiat je tu lah. Di mananya dia akan jadi macam ketaatan tadi juga. Dia datang ke maksiat, dia akan jadi gitulah. Maksiat yang berganda berterusan tadi. Falitadabbar, maka ambil perhatianlah oleh orang yang bijaksana lah. Contoh ini. Baik, dan di antara sebab-sebab maksiat itu, sebab-sebab pengharaman keberkatan itu, bahawa ia adalah sebab maksiat tu adalah sebab bagi kehinaan seseorang hamba atas Tuhannya. Maksudnya hamba tadi hina lah di sisi pandangan Tuhannya sebab maksiat tadi. Hadis daripada Jubair bin Nufair. Daripada Jubair bin Nufair katanya, ketika ditawan Republik Cyprus, ditawan pulau itu, penduduk dia, maka dipisahkan. Penduduk itu dipisahkan antara mereka. Maka sebahagian tu menangis kepada sebahagian yang lain. Menangis kerana dipisahkan. Maka kata Jubair, aku pun melihat kepada Abu Darda radhiyallahu anhu yang sedang duduk seorang-seorang, dia sedang menangis. Dari sini, yabki. Faqultu, maka aku berkata, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, ma yubki, apa yang menyebabkan engkau menangis? Fi yaumin a'azzallahu fi Islam, pada hari yang Allah telah berikan kemenangan padanya kepada orang Islam.
Ya, kenapa kamu menangis? Kita dah menang. Faqala kata kata apa nama? Jubair, apa nama? Kepada siapa ni? Abu Darda. Kata Abu Darda dia kata kepada Jubair. Dia kata, "Waihak, celaka engkau. Ya Jubair, ma ahwanul khalq 'ala Allah." Sungguh hinanya makhluk ini dari sisi Allah Taala. Idza adha'u amrahu, apabila mereka tinggalkan perintah Allah, mereka jadi hina. Ya. Yang mana dulu mereka adalah umat yang kuat, yang sentiasa menang dalam peperangan, depa ni ada kerajaan. Apabila mereka meninggalkan perintah Allah Taala, maka jadilah mereka seperti apa yang kau lihat hari ini. Kata Abu Darda kepada Jubair bin Nufair radhiyallahu anhu. Qala Al-Hasan Al-Basri, kata Al-Hasan Al-Basri pula rahimahullah, hanau alaihi. Dan segala perkara maksiat itu jadi remeh bagi mereka. Lalu mereka melakukannya, fa'asauhu. Mereka melakukannya. Walau azzu alaihi la asamahum. Kalau mereka teguh berada di atasnya, nescaya Allah akan peliharakan mereka. Atas ketaatan tadilah. Dan memadailah firman Allah Ta'ala yang menyebut, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Barang siapa yang Allah hinakan dia, maka tiada siapa yang dapat memuliakan dia. Al-Hajj ayat 18. Ini kita lihat, walaupun orang tadi dimuliakan oleh manusia pada zahirnya, dia ni jahat, ahli maksiat, tapi orang muliakan dia. Jadi macam mana nak jawab? Dia pun muliakan dia kerana mereka berhajat kepadanya, ataupun kerana mereka takut daripada perbuatan kejahatannya. Sedangkan orang-orang macam ni dalam hati manusia biasa lebih hina lah, lebih dipandang keji di sisi mereka. Di luar mereka puji lah, dalam mereka benci. Itu saja. Seterusnya, kan, di antara dosa maksiat tadi, dia akan mencabut daripada hati, dia akan cabut daripada hati perasaan melihat maksiat itu adalah keburukan. Dia tak nampak dah maksiat itu sebagai keburukan. Dia nampak macam okey je. Maka dia pun biasa lakukannya. Kan? Sentiasa melakukannya menjadi kebiasaan lah. Dan bila dia tengok manusia buat maksiat pun, dia tak rasa apa. Tak rasa benda tu keji. Ini dia. Kemudian hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illa al-muhajirin. Insyaallah hadis ini kita akan sambung lagi lah pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah jumpa lagi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.